Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nuril mudhhibi linnisyani binuri wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah wa ba'du. Al-Mukarram Tuan Haji Kamaruddin, pengurusi Masjid Nurus Sa'adah dan seluruh jawatan kuasa tadbir masjid, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Azza wa Jalla yang sekali lagi merezekikan kita dapat memulakan pagi yang indah ini dengan solat subuh berjamaah di masjid ini. Seperti biasa kita akan sambung pengajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, karya bagi Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad alaihi rahmatullah wa ridwanuh, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan tajuk Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Kita dah berada di penghujung perihal taqwa sebelum kita berpindah kepada perihal sembahyang. Tajuk yang terakhir dalam perihal taqwa iaitulah tertib para ulama. Setelah dibahaskan dengan panjang lebar sebelum ini tentang tugas para ulama, tugas orang alim terhadap penuntut dan sebagainya, hari ini ditutup perihal takwa ini dengan tertib para ulama. Adalah menjadi tugas dan tertib yang utama bagi seorang alim, orang yang Allah kurniakan ilmu pengetahuan, digelar sebagai alim, yaitu memimpin orang umum. Orang umum tu orang awam lah. Pimpin tu dengan perbuatan-perbuatan sebelum perkataan. Yang ni yang susah ni. Istilah alim ataupun jamak pluralnya ulama, kalau kita lihat digunakan dalam Al-Quran, digunakan dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan disebut oleh para ulama dalam kitab mereka, ianya merujuk kepada orang alim yang beramal dengan ilmu mereka, bukan alim sekadar tahu sahaja. Adapun kalau alim sekadar tahu sahaja, walaupun pengajiannya tinggi bagaimana sekalipun, walaupun dia menghafaz seluruh Al-Quran, walaupun dia memahami hadis-hadis Nabi SAW, sekadar tahu tetapi tidak diamalkan, bukanlah alim ataupun ulama yang diiktiraf kealimannya, diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi SAW. Nak pimpin orang awam tu kena dengan perbuatan sebelum perkataan. Bahkan ada disebut lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lidah kelakuan, hal tu maknanya kelakuan, perbuatan dia,
lebih fasih daripada lisan pertuturan. Maknanya perbuatan seseorang itu, apatah lagi seorang yang alim, lebih memberi kesan dalam jiwa orang yang nak menuntut ataupun orang yang diseru, yang didakwah itu. Perbuatan seorang alim itu lebih memberi kesan daripada perkataannya. Sebab perkataan sahaja tanpa dibuktikan dengan perbuatan, itu orang cakap tak serupa bikin. Dia kena seru dengan perbuatan dia sebelum perkataan. Dan bahawasanya ia tidak menyuruh seseorang melakukan sesuatu perkara kebaikan, melainkan ia sendiri telah memulakan dan mengambil berat terhadap perkara itu. Ingat kalau kita lihat umpama kisah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Dikisahkan satu hari Imam Hasan Al-Basri ini sedang mengajar. Tiba-tiba tengah mengajar macam ni, dia berhenti, dia keluar. Dia keluar, dia masuk balik, dia sambung. Bila ditanya kepada dia, kenapa dia buat macam tu? Rupanya hari itu dia mengajar tentang bab sedekah. Makanya hari itu dia belum bersedekah lagi. Makanya dia nak laksanakan dulu perbuatan tu, baru dia nak mengajar benda tu. Dan setengah orang alim kalau kata benda tu dia tak buat lagi, dia tak mau mengajar benda tu. Dan sebab apa? Sebab mereka nak perbuatan mereka mendahului perkataan mereka. Nak cerita tentang apa? Tentang tahajud. Dia sendiri pun tak buat tahajud. Dia tak mau ngajak. Datuk orang suruh ngajak, dia kena buat dulu. Dia akan paksa diri dia buat dulu, baru dia cerita ke orang. Dan jika tidak, perkataan itu hanya sekadar perkataan. Nak cerita pada orang tentang zuhud, tiba-tiba dia sendiri pun tak zuhud. Dia sendiri gila dunia umpamanya. Jadi bagaimana perkataannya itu hendak memberi kesan dalam jiwa seseorang. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Nak cerita pasal sabar, dia sendiri pun tak sabar. Dia sendiri pun seorang yang panah baran. Jadi bagaimana perkataannya nak memberi kesan dalam jiwa seseorang tu. Orang alim tu, benda yang nak ajar orang sepatutnya dia dulu laksanakan benda tu. Kalau dia belum laksanakan, dia kena paksa diri dia untuk laksanakan benda tu. Dan tidak melarang seseorang dari kejahatan, melainkan ia telah menjauhkan diri daripadanya. Nak larang orang buat jahat, dia sendiri kena jauh daripada benda tu dulu. Bersikap tegas dan bersikap tegas dalam meninggalkannya. Kemudian bukan setakat dia tak buat benda tu, dia kena tegas dalam meninggalkan perkara itu. Nak suruh orang tinggal benda-benda yang lara, dia sendiri pun kena jauh dari benda tu. Kita tak mau kita jadi seperti ulama Bani Israel, para pendeta Bani Israel, yang mana Allah tempelak mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 44 dengan firman-Nya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ayat ni asalnya diturunkan kepada ruhban, para pendeta, yakni para ulama Bani Israel. Ketika mana mereka menyuruh orang-orang melakukan kebaikan, mereka menyuruh menceritakan tentang Nabi akhir zaman, kemuncaknya ataupun benda yang paling besar, ketika mana mereka menceritakan tentang Nabi akhir zaman yang akan dibangkitkan, yang disebut dengan jelas ciri-cirinya, sifat-sifatnya dalam Taurat dan Injil. Tiba-tiba bila Allah bangkitkan Nabi akhir zaman, mereka tak beriman. Kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi Allah tempelak mereka. Atamuruna an-nasa bil birri. Adakah kamu menyuruh manusia melakukan kebaikan? Wa tansawna anfusakum. Dan kamu lupa diri kamu sendiri. Kamu suruh orang buat baik, tapi diri kamu sendiri kamu lupa.
Yang lebih pelik lagi apa dia? Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kamu itu adalah orang-orang yang membaca Alkitab, yakni Taurat. Sama jugalah macam kita. Kita orang yang mengaji siang malam pagi petang. Kita suruh orang buat baik, tiba-tiba kita lupa diri kita sendiri. Di hujung ayat tu Allah kata apa? Afala ta'qilun? Adakah kamu tidak berakal? Dan hampa tak ada akal kan? Hampa baca kitab, hampa mengaji. Walaupun ayat tu asalnya tuan-tuan diturunkan kepada Bani Israel, ataupun lebih khusus lagi para ulama mereka, tetapi pengajarannya untuk kita semua, untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Dan sangat keji perbuatan kita apabila kita ni baca kitab siang malam pagi petang, kita orang yang paling faham dengan agama, tiba-tiba kita suruh orang buat baik, kita sendiri tak buat benda tu. Afala ta'qilun, Allah kata, hampa tak ada akal ke? Kalau terjemah cara Kedah itu, afala ta'qilun tu, akal mana akal? Tak ada akal ni gila kan? Gila ke? Kan? Hampa baca kitab, hampa tahu kan? Supaya orang ni lah mengaji bahagian perubatan, dia tahu benda ni manfaat, benda ni mudarat. Ini pengalaman saya buat contoh. Pengalaman saya bukan di Malaysia lah, di apa? Di sebuah negara lain. Masa zaman-zaman saya mengaji dulu, kan kita nak kena buat visa dan sebagainya tu. Antara prosedur yang kita kena ikut, iaitulah kita kena test kita punya ni, paru-paru ni, dia kena scan. Dia prosedur dia macam-macam, pelik-pelik. Dia berubah dari semasa ke semasa. Ini cerita betul tuan-tuan. Dekat Malaysia mungkin kita tak nampak benda tu jadi, tapi di negara luar ni kita boleh nampak. Sebelum tu kita dengar orang cerita, yang ni kita nampak sendiri. Yang tukang scan tu, itulah juru scan tu lah. Dia akan keluar, lepas tu dia akan nampak kita punya, dia nak tengok kita punya dada tu ada masalah apa kan? Sampai taraf tu. Lepas tu masuk dalam, doktor tu akan sign. Doktor dia tukang sign lah. Yang buat kerja semua macam biasa lah, doktor dia sign saja. Masuk dalam, doktor tu sambil dia sign, sebelah tangan sign, sebelah tangan isap okok. Ini cerita betul ni, pengalaman saya lah. Di Malaysia mungkin tak nampak benda tu. Di Malaysia kalau doktor isap okok pun dia menyorok lah kat belakang kan. Di Malaysia pun ada doktor isap okok, tapi dia takkan isap okok depan orang. Hak ni tangan dia sebelah sign untuk mengesahkan paru-paru ni tak ada masalah. Sebelah tangan dia lagi isap okok tanpa rasa segan silu. Dan dia adalah seorang doktor. Benda tu berlaku. Tapi bukan di Malaysia. Kita tengok pun, rupanya kita dengar benda tu. Maknanya, macam mana ni? Doktor tukang cek paru-paru orang. Clear tak clear? Tiba-tiba doktor punya paru-paru pun belum tentu lagi clear. Begitulah umpamanya tuan-tuan. Sedangkan dia orang yang paling mahir dalam perubatan. Begitulah umpamanya. Kita baca Quran siang malam pagi petang, kita yang paling faham dengan Al-Quran, kita suruh orang buat baik, tiba-tiba kita sendiri tak laksanakan kebaikan tu. Sebab tu Allah kata afala ta'qilun, hampa ni tak ada akal ke? Kalau macam doktor tadi, hampa ni tak ada otak ke? Hampa duk cerita tentang kesihatan, tiba-tiba hampa sendiri tak jaga kesihatan. Begitulah umpamanya tuan-tuan. Jadi jangan sampai kita jadi begitu. Kena biasakan benda yang kita suruh tu kita sendiri laksanakan. Kalau belum laksanakan, kita usahakan untuk laksanakan perkara itu. Hendaklah ia menjadikan ilmunya, amalannya dan pengajarannya semata-mata tertuju hanya kepada Allah Ta'ala. Lepas tu bila dia dah laksanakan perbuatan tu, dia ajak orang untuk melakukan kebaikan, dia dah tinggalkan maksiat tu, dan dia ajak orang untuk sama-sama meninggalkan maksiat itu. Kena pastikan ilmunya, amalannya, pengajarannya, semuanya matlamatnya hanyalah keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk memperoleh keredaan Allah di hari akhirat. Tujuannya nak cari keuntungan di hari akhirat. Tiada disekutukannya dengan yang lain, seperti mencari pangkat,
harta, kedudukan, atau yang lain-lain lagi dari mata benda dunia. Niat pula perlu diikhlaskan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama semata-mata hanya kerananya. Kita ni disuruh buat ibadat, disuruh buat taat dalam keadaan ikhlas. Kalau kita faham ayat tadi, tak disuruh mereka itu melainkan supaya membuat ibadat dengan ikhlas. Jadi seolah-olah yang kita faham apa tuan-tuan? Kalau buat tak ikhlas, baik tak payah buat lah. Kalau bahasanya macam tu, seolah-olah begitu. Tapi bukanlah maksud aku tak ikhlas, aku tinggal. Tak, kan? Kita buat juga, usahakan supaya ikhlas tu kita perbaiki. Jangan kita faham pula, aku malah buat lah, aku bukan ikhlas pun. Pasal apa tak semayang ni? Aku bukan ikhlas pun. Mana kata buat juga. Cuma latih jiwa kita, latih hati kita, bersihkan niat kita tu supaya ikhlas. Bukan maksud kita tinggal perbuatan tu. Cuma nak ceritanya, bila bertemu dengan Tuhan nanti, bawa amalan yang tidak ikhlas, serupa tak ada amalan apa-apa. Sebab amalan yang tidak ikhlas ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan setakat tak ada pahala, perbuatan tu boleh mengundang dosa pula. Itu dia punya masalahnya. Dan bila niat tidak dijaga, tidak dipelihara. Cuba kita lihat hadis di bawah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Sesiapa yang menuntut sesuatu ilmu yang dimaksudkan untuk memperoleh keredaan Allah. Ilmu tu biasanya orang tuntut untuk cari redha Allah. Orang belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar tauhid, fiqh, tasawuf dan sebagainya. Ilmu tu kita panggil ilmu agama lah. Ilmu tu orang mengaji biasa nak cari redha Allah, nak faham agama supaya kita boleh hidup dengan beragama, sejahtera di dunia, selamat di akhirat, nak cari redha Allah. Tiba-tiba orang tadi dia mengaji untuk apa? Liyubahiya bihil ulama. Tujuan dia yang pertama untuk menggunakan ilmu itu untuk bertengkar dengan para ulama. Nanti aku dah alim, aku dah reti, sama macam dia, aku kira nak ni nak cari pasal dengan ulama. Ada orang mengaji jenis itu. Dia kira dia seronok, dia nak berdebat, nak bertengkar, macam tu saja tujuan dia. Nak tunjuk siapa yang hebat. Au liyumariya bihi sufaha. Ataupun tujuan dia yang kedua untuk mengangkat dirinya ke atas orang-orang yang kurang akal. Nanti aku dah reti, aku balik kampung, mereka tak reti. Sehari aku nak tunjuk hebat kat mereka. Ada juga macam tu. Ada lah, Nabi sebut tu ada, tuan-tuan. Atau yang ketiga tujuannya, au liyasrifa bihi wujuhan nas ilaih, ataupun untuk menarik minat orang ramai kepadanya. Dengan ilmu tu tujuan dia nak cari pengaruh. Dia nak orang hormat dia. Ketiga-tiga tujuan ni laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Orang yang tujuan mereka menuntut ilmu tadi kerana tiga-tiga perkara tadi, dia akan menemui Tuhan kelak di hari kiamat. Menemui Allah dalam keadaan Allah sangat murka terhadapnya. Na'udzubillahi minadzalik. Jadi macam mana tuan-tuan? Macam mana kita nak betulkan niat kita? Niat kita tu memang kita kena pastikan kerana Allah, nak hilangkan kejahilan dari diri kita. Kemudian bila dah hilang jahil dari diri kita, nak bantu orang yang dekat dengan kita ni, masyarakat kita, hilang kejahilan tu supaya dapat berjalan dengan jalan yang betul, nak cari keuntungan di hari akhirat. Yang dilarang di sini, cuba kita perhatikan tuan-tuan, tiga perkara ni kita cuba perhalusi. Yang Nabi SAW larang, yang mana akan menyebabkan murka Allah. Yang pertama, dia mengaji itu memang tujuan dia
semata-mata nak bertengkar dengan para ulama. Dia tahu dah tempat tu contohnya dah zaman berzaman begitu. Ada setengah begitu. Dia fatwa di tempat tu begitu. Di tempat tu gunakan mazhab Syafi'i sebagai contoh. Tapi dia saja nak buat main pendapat yang pelik-pelik. Nak tunjuk yang itu hebat. Seolah-olah ulama yang dulu-dulu ni tak tahu benda tu. Padahal tok guru dulu pun tahu juga benda tu. Kan? Mereka pun duduk mengaji bukan sehari dua. Kalau kita kira asal pengajian di Malaysia ni, kan, ulama-ulama dulu kalau belah Kelantan tu tok kenali, dia duduk Mekah pun berpuluh tahun. Bukan yang ngaji mazhab Syafi'i saja. Begitu juga tok guru lain, kan. Mazhab lain pun depa mengaji, berpuluh tahun depa mengaji, bukan sehari dua. Bukan setakat buat BA baru 4 tahun. BA tambah master tambah PhD baru 10 tahun lebih kurang, kan. Depa tu mengaji talaki saja pun di Masjidil Haram berpuluh tahun. Jadi depa memang akan mengaji mazhab yang lain. Tapi pasal apa depa balik Malaysia, depa mengajar mazhab Syafi'i saja. Mazhab-mazhab yang lain ni pada permasalahan tertentu sahaja mereka keluarkan. Sebab mereka tidak mahu mengajar orang awam benda yang memeningkan kepala mereka. Orang awam ni kita lazimkan dengan satu mazhab, sudahlah. Kamu yang reti sebagai ulama, ikut suka kamu lah. Kamu nak beramal sendiri, kamu belajar banyak mazhab, banyak khilaf, terpulang pada kamu lah. Tapi ada pun orang awam, bila kamu dedahkan mereka dengan benda yang mereka tak berapa nak faham, akan menyebabkan perpecahan. Tetapi hari ini muncul sebagai contoh, mereka yang nak tunjuk pandai sengaja mengeluarkan fatwa yang menyalahi mazhab Syafi'i sebagai contoh yang dah diamalkan berpuluh tahun di negara kita ni. Jadi tujuannya apa? Ada kaedah di dalam bahasa Arab, bukan kaedah lah. Perkataan yang disebut khalif tu'raf. Buatlah benda yang pelik pada orang, nescaya engkau akan dikenal. Sebabnya apa? Nak orang kenal, hak tu ya. Jadi bila kita bagi fatwa yang ni, oh yang ni fatwa ni nampak rare ni. Nampak pelik pada orang ni. Orang lain tak keluar ni. Jadi aku seorang pandai. Orang ni pun baca juga benda tu. Kan? Orang pun jumpa pendapat tu. Tapi pasal apa nak buat pendapat yang pelik tu pada masalah yang tak ada darurat. Sebarang darurat pun lain lah kalau ada isu darurat. Terpaksa taklid pendapat tu, itu isu lain. Ada orang, dia mengaji memang tujuan dia nak berdebat, nak bertengkar dengan para ulama. Nak tunjuk dia tu dalam ramai-ramai, dia yang paling pandai. Jaga-jaga tuan-tuan. Kalau niat kita macam ni tak betul, bukan redha Allah yang kita jumpa, murka Allah yang kita jumpa. Adapun kalau masalah dia mengaji bukan tujuannya itu, tapi kebetulan dia tengok ada perkara yang perlu ditegur di kalangan para ulama, yang tu isu lain. Sebab para ulama pun kita kena tahu, di kalangan orang berilmu pun mungkin kadang-kadang ada perkara yang mereka terlepas pandang. Jadi sesama ulama tu mungkin mereka perlu tegur menegur. Kadang-kadang teguran tu tak perlu dibuka untuk orang awam pun. Kalau tujuannya begitu, nak membetulkan mana yang mungkin tersilap, itu tak apa, itu isu lain. Yang ni memang dia mengaji saja cari pasal. Benda tak salah pun dia saja cari salah. Tujuan dia supaya apa? Supaya orang akan nampak dia tu sentiasa, oh dia ni sentiasa membawa pendapat yang terbuka, pendapat yang nampak pelik pada orang. Yang tu yang masalah tuan-tuan. Adapun kalau benda tu memang perlu ditegur, walaupun dari seorang alim mungkin ada kesilapan dia, tak ada masalah yang tu. Kan bila ditegur dengan cara yang betul. Sama juga tujuan yang kedua yang dilarang di sini. Tujuan dia mengaji itu sebab nak tunjuk dia hebat ke atas orang-orang yang tak mengaji. Ada juga jenis ini. Yang ini dilarang. Yang ini sama juga. Bertemu Tuhan di akhirat kelak bukan dapat redha, bahkan sebaliknya dapat murka. Adapun kalau dia mengaji, nak hilangkan kejahilan dari diri dia, kemudian dia nak bantu hilangkan kejahilan daripada orang-orang yang kurang akal tadi, yang tu tak ada masalah. Itu sebahagian daripada dakwah dan taklim. Bahkan itu perkara yang dipuji. Yang salah ni memang tujuan dia nak tunjuk hebat semata-mata, bukan sebab nak ajak orang tu buat baik pun.
nak tunjukkan dia paling reti, nak angkat diri dia tu, nak tunjukkan kehebatan dia, takabur, besar diri, bongkak dengan ilmu dia, hak tu yang salah. Adapun kalau dia bersama dengan orang jahil, orang yang kurang akal, memang tujuannya nak dakwah mereka, nak ajak mereka, nak hilangkan kejahilan dari diri mereka, bukan nak menghinakan mereka. Yang tu tak ada masalah. Sama juga yang ketiga tadi, yang dilarang bila dia mengaji, menuntut ilmu tu tujuan dia nak pengaruh, nak supaya dia tu glamour. Yang ni dia panggil syahwat kemasyhuran, gila masyhur. Akhir zaman penyakit ni banyak berlaku. Kalau kita lihat apa yang tulis oleh para ulama, syahwat kemasyhuran, tujuan itu supaya dia nak terkenal, dia nak terkenal, dia nak orang sanjung dia. Yang tu yang dilarang. Adapun kalau tujuannya memang kerana Allah, tujuannya semata-mata nak sebarkan agama Allah, kemudian orang jadi suka dengan dia, orang sendiri yang angkat dia, orang sendiri yang puji dia tanpa dia minta pun, itu tak ada masalah apa. Betul tak? Sebab benda tu bukan datang dengan dia cari. Bukan dia nak orang puji dia pun, orang yang puji dia. Bukan dia nak orang muliakan dia pun, orang yang muliakan dia. Tuan-tuan nampak tak? Bukan dia nak pengaruh pun, orang yang menghormati dia, yang pandang dia sebagai berpengaruh. Kalau datang bukan dengan niat dia nak tuju ke situ, niat dia ialah semata-mata kerana Allah, hak tu tak ada masalah. Yang salah ni bila dijadikan benda tu matlamat. Sama macam isu harta dunia semua. Memang digunakan agama tu untuk kumpul dunia. Adapun kalau kata orang bagi tanpa dia minta, tanpa dia tetapkan dan sebagainya, terpulanglah. Orang bagi itu rezeki. Tak bagi jangan minta, buat tak tahu. Itu dia punya adabnya. Kalau betul-betul cara Tok Guru lah. Tapi kalau cara moden ni dia pelik sikit. Dia pelik sikit. Bila timbul benda tu agak sensitif. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan jalanan Tok Guru yang warak ni, perkara tu memang menyedihkan. Bila ilmu agama ni seolah-olah dah macam apa? Istilahnya selebriti kan? Boh siap-siap berapa ribu. Jadi benda tu dia menyalahi jalanan Tok Guru ni. Kalau Tok Guru kita tak ada macam tu kan? Bahkan kalau tanya benda tu dia pun tak suka. Nak panggil ngajak, panggil lah kata. Nak bagi berapa? Itu bukan urusan dia. Dia tak mau pikat benda tu kan? Hampa pikat sendiri yang munasabah berapa. Dia tak mau benda tu merosakkan niat dia. Adapun boh siap-siap berapa ribu, yang tu terpulanglah, itu jalanan orang tu. Tapi saya nak cerita kalau jalanan Tok Guru yang warak-warak ni, dia tak setuju dengan benda tu kan? Sebab dia macam orang berubat lah. Kan ada orang berubat, dia boh siap-siap begini. Kita tak kata benda tu salah. Cuma kalau kata antaranya Tok Guru saya sendiri kan, bila orang tanya berapa ni, dia kata Tok Guru dia tak bagi macam tu, dia kata. Tak bagi boh siap-siap. Sebab kita tolong tu bukan semua orang sama. Ada orang kita tolong tu, dia memang miskin, orang susah. Walaupun kita boh, ni daftar RM50. Kita anggap benda tu murah. Tapi bagi dia nak makan anak bini dia. Jadi, kalau guru saya antaranya, ada yang masih hidup lagi, yang terlibat dengan perubatan Islam ni. Dia kata guru dia larang bubuh macam tu. Dan nak bagi berapa terpulang. Jadi orang yang mampu dia akan bagi lebih, betul tak? Orang yang tak mampu dia pun tak rasa malu. Tak mampu terserah ikut. Jadi rezeki kita ni kalau kata orang tu kita tolong ikhlas, kadang-kadang dia tak ada duit langsung, tak payah ambil. Nanti Allah akan ganti pula pada orang lain. Esok lusa Allah akan datangkan orang yang mampu, dia bagi lebih daripada apa yang kita buat. Jadi kita boh siap-siap, kita boh macam ni. Jadi dia kata guru dia tak bagi, tapi terpulanglah. Setiap orang tu dia punya cara tak sama, tuan-tuan. Kita tak kata benda tu salah. Nak letakkan pun terpulang. Tapi cuma saya cerita jalanan guru-guru yang kita jumpa lah. Dan bila tanya, nak ngajak ni nak bagi berapa? Dia tak suka tanya soalan tu. Ada setengah Tok Guru tu bila tanya macam tu, dia tak mau ngajak terus. Dia kata tak mau. Apa terpulang, apa pikat lah kan? Apa pikat lah sendiri kan? Baik. Niat kita tu pastikan kerana Allah. Tujuan nak sebarkan agama, sebarkan kebaikan.
Adapun benda-benda yang datang tanpa kita minta, tanpa kita tetapkan, jangan tu terpulang. Itu rezeki kita. Pujian, sanjungan, harta, kedudukan yang lain-lain itu, jangan jadikan itu matlamat. Adapun datang dengan tanpa kita minta, itu lain cerita. Dah orang nak puji kita, kita nak kata apa? Tak, kita nak marah dia, betul tak? Orang nak angkat dia, orang nak sanjung untuk guru tu, orang nak cium tangan dan sebagainya, takkan nak larang pula. Tapi kita sendiri nak benda tu, yang tu salah. Itu salah, tuan-tuan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ini doa daripada Imam Al-Haddad rahimahullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kami ilmu yang mendatangkan manfaat kepada kami. Wa zidna 'ilman, serta tambahkanlah kami ilmu itu. Walhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas tiap-tiap keadaan. Wa na'udzubillah min ahwali ahli nar, dan kami berlindung dari segala bencana para penghuni api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sempurna perihal takwa. Kita masuk sikit perihal sembahyang di sebelah tu. Tajuk baru pula, tajuk besar yang baru, perihal sembahyang. Yang belakang ni tuan-tuan, dia kita start dari muka surat 8 itu, kalau tuan-tuan ingat lagi. Tajuk besar dia muka surat 8, kitab saya ni. Perihal takwa. Kita dah sempurnakan, alhamdulillah. Kita masuk perihal yang baru, iaitulah perihal sembahyang. Ketahuilah wahai saudara-saudara sekalian, kita baca sikit. Moga-moga Tuhan tambahkan kami dan kamu dengan pengetahuan agama, dan memimpin kami ke jalan yang lurus, serta menghindarkan kami dari segala kejahatan diri dan kemahuan hawa nafsu. Amin. Ini doa daripada Imam Al-Haddad. Bahawasanya, apa yang perlu kita ketahui, sembahyang itu adalah tiang agama. Yang tu kita kena tahu. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Dan sepenting-penting asas Islam yang 5 sesudah 2 kalimah syahadah. Rukun Islam yang 5, bunyal Islamu ala khamsin. Dalam hadis sahih sebut, Islam tu dibina atas 5 perkara yang kita namakan sebagai rukun Islam. Yang pertamanya, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah. Sesudah mengucap 2 kalimah syahadah, benda yang paling penting ialah mendirikan solat. Duduknya pada sisi agama, laksana kepala pada sisi tubuh. Jadi solat ni tuan-tuan, kalau kata agama tu diumpamakan seperti tubuh, solat tu macam kepala dia. Jika orang tidak boleh hidup tanpa kepala, demikian pula dengan agama tidak boleh teguh tanpa sembahyang. Kalau tak ada tangan, boleh hidup lagi. Tak ada kaki, boleh hidup lagi. Betul tak? Walaupun tak sempurna, tapi masih boleh hidup lagi. Kalau tak ada kepala, tuan-tuan, macam mana? Tak ada kepala ni dari segi adat, tak hidup lah. Kalau kita nampak tak ada kepala tu, kita kata ni hantu, kita tak kata orang. Begitulah sembahyang. Nak buang sembahyang tu, tak boleh. Sebab dia umpama kepala pada jasad kita. Tak ada kepala, tak boleh hidup. Ada benda-benda yang lain tu kalau tak ada pun masih boleh hidup lagi. Cuma tak sempurna je lah. Sembahyang ni tak ada, tak boleh. Supaya orang tak ada kepala. Demikian maksud dari sebuah hadis. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kami dan kamu ke dalam golongan orang-orang yang sentiasa memelihara sembahyang, sentiasa mendirikan sembahyang dan khusyuk di dalam sembahyang, serta menjaga waktu-waktu sembahyang. Bukan setakat pelihara sembahyang, dirikan sembahyang dengan khusyuk. Kemudian kita jaga waktu-waktu sembahyang. Ni semua tuan-tuan disebut dalam ayat-ayat Al-Quran yang banyak, yang mana akan disebut sebahagiannya di depan nanti, kita akan lihat. Demikianlah bunyi firman Allah Ta'ala yang telah mensifatkan para hambanya yang mukminin di dalam kitabnya. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 238.
Imam Al-Haddad rahimahullah bawa ayat ni, firman Allah, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sembahyang-sembahyang. Salawat tu kalimah jamak, plural. Allah suruh pelihara, suruh jaga sembahyang-sembahyang, terutamanya sembahyang 5 waktu lah. Wassalatil wusta, dan sembahyang yang pertengahan. Sembahyang tu kalau sebut sembahyang dah masuk semua dah 5 waktu tu. Tapi tiba-tiba Allah sebutkan pula secara khusus, setelah Allah sebut secara umum, solat yang pertengahan. Nak cerita betapa pentingnya solat yang pertengahan. Di bawah nanti kita akan jumpa sikit. Majoriti ulama mengatakan dia ada beberapa pendapat mengenai solatul wusta ni, solat pertengahan. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan maksud solatil wusta ni ialah sembahyang asar. Solat asar. Nanti akan ada perbahasan yang kita akan jumpa di bawah dan di muka surat sebelah. Sebab solat asar tu dari segi kedudukan pun memang dia duduk tengah. Menengahi antara 2 solat siang dan 2 solat malam. Subuh dengan zuhur kan siang. Maghrib dan isyak malam. Asar tu di tengah-tengah. Di tengah-tengah yang mana ketika tu waktu ramai manusia lalai. Ramai manusia lalai. Yang mana berniaga dah sibuk berniaga masa tu. Asar 4:30 sebagai contoh. Pukul 4 dah nak mula berniaga dah. Sagi sibuk-sibuk kalut, gagah-gagah. Setengah tu lah yang mana yang bagus-bagus lah kan. Tapi setengah-setengah tu kan, orang azan pun dia duduk kalut ke. Azan dia baru nak mula letak, baru nak buah minyak, baru nak goreng-goreng apa semua. Asar 4:30, pukul 4 mula. Gagah-gagah lagi pukul 6:30 semayang. Dan kadang-kadang terlupa. Hak mana bagus-bagus lah kan. Yang mana bagus tu dia berhenti semayang juga. Kan. Lepas tu yang ahli sukan dah mula sibuk dah masa tu kan. Nak training. Kadang-kadang game tu dah start awal dah. Dia bukan ikut waktu solat. Dia kira kalau 4:30, 4:30 lah. Kalau 4:30 azan, 4:30 kena mula main lah. Kalau zaman saya sekolah rendah, tak apalah kita sekolah rendah. Kan memang begitu pun. Kalau training 4:30, 4:30 lah. Zaman sekolah rendah dulu kan. Dia kan kira azan tak azan. Azan ke tak azan, mula 4:30, 4:30 lah. Jadi berhenti pukul apa tuan-tuan? Selagi berhenti nak kering peluh lagi, tak apalah, kita budak sekolah rendah tu. Mai hak yang dah tua-tua apa semua ni. Jadi asarnya di mana? Solat asar ni, dia solat yang pertengahan. Dia menengahi antara siang, 2 solat siang dan 2 solat fardu yang malam. Yang mana waktu tu ramai orang lalai. Kalau time kerja pula, baru nak keluar kerja kan. Betul kalut lagi, ada yang nak pergi ambil anak lagi dan sebagainya. Ramai orang yang abaikan solat asar. Ramai orang yang abaikan solat asar. Kalau saya cerita tempat saya lah, kalau kata di Masjid Kuala Ketir tu. Subuh tuan-tuan sekarang ni lagi ramai pada asar. Tapi saya tengok lepas PKP ni satu perkembangan di Masjid Kuala Ketir. Solat subuh orang ramai. Mungkin tak tahu nak kata lah, mungkin dah ni orang dah cuti kan. Dan juga ramai orang yang mungkin dah jadi freelance ke apa kan. Tapi subuh memang ramai. Subuh kalau kata kuliah subuh, saya di sana ada kuliah subuh sebulan sekali. Kuliah maghrib pun ada sebulan 2 kali juga. Kalau kuliah maghrib tu nak banding dengan sebelum PKP, kurang orang. Tak tahu orang pergi mana malam. Kalau sebelum PKP ramai. Tapi kuliah subuh orang ramai. Itu pelik. Kuliah subuh. Dan kalau subuh waktu biasa pun kita main semayang pun orang ramai. Orang suka keluar semayang subuh ni. Bagus. Tapi kita pergi asar orang kurang. Kita pergi asar orang kurang. Mungkinlah masing-masing sibuk dengan jelah. Tapi nak ceritanya, memang kita perhatikan satu keajaiban. Bila subuh tu lebih ramai daripada asar. Dekat sini macam mana Ustaz? Tuan Imam. Subuh dengan asar mana ramai kat sini? Ke semua ramai? Subuh ramai lagi? Oh, maknanya bukan di sana saja. Kalau zaman dulu kan subuh orang kurang kan? Maghrib isyak yang ramai. Kalau zaman-zaman sebelum PKP itu maghrib isyak orang ramai. Zuhur asar pun kadang-kadang kurang juga. Tapi lah ni bila tengok tak tahu nak kata
Banyak faktor tak tahulah. Mungkin orang dah lama sangat cuti, kuliah dan sebagainya. Bila maghrib isyak ni orang kurang sikit. Banding dengan sebelum PKP. Tapi subuh ramai. Bila kita pergi subuh, ramai orang subuh. Baguslah tu. Kan? Satu perkembangan yang baik. Cuma waktu-waktu yang lain tu di mana? Wallahualam. Mungkin masing-masing sibuk dengan pekerjaan. Mungkin sembahyang juga jemaah di tempat lain. Betul tak? Tapi nak ceritanya dari sudut pemerhatian kita, subuh lagi ramai. Di sini pun sama juga. Sama juga. Oh, hebat. Tapi kalau dulu-dulu saya ingat masa saya mengaji dulu. Kalau syekh-syekh besar, kalau di kota Damsyik dulu. Macam Asy-Syahid Syekh Buti rahimahullah. Memang kalau kita pergi masjid dia ada waktu subuh kan. Maknanya mungkin itu satu perkembangan yang baik lah. Kan? Waktu lain kita pergi memang dia tak ada. Kecuali kalau asar petang Jumaat, dia ada kuliah di masjid pak dia tu. Masjid Mula Ramadan Al-Buti. Kita nak pergi semayang dengan dia subuh. Dia akan jadi imam. Waktu lain memang dia tak ada. Sebab waktu lain tu dia akan keluar. Dia akan sibuk dengan urusan dia. Kan? Kalau kita pergi subuh, dia tak ada tu, makna kata dia bermusafir tu. Dia takkan cuti solat berjemaah. Mereka ni ialah orang-orang yang memang dalam hidup mereka tak ada istilah cuti solat berjemaah subuh ni. Jadi kalau kata subuh di situ, kita pergi memang dia akan ada. Kalau tak ada tu, maknanya dia bermusafir tu. Dia bermusafir. Waktu lain kalau kita pergi zuhur, asar, maghrib, isyak memang tak ada. Jadi mungkin begitulah kita tengok. Mungkin subuh dimulakan dengan solat berjemaah. Perkembangan yang bagus. Lepas tu masing-masing bertebaran lah. Masing-masing dengan kerja masing-masing. Baik. Kita balik pada ayat tadi. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah sembahyang-sembahyang. Dan sembahyang wusta, sembahyang pertengahan. Allah sebut secara khusus. Wa qumu lillahi qanitin, serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Yang saya sebut tadi, pendapat yang paling ramai para ulama, majoriti ulama mengatakan salatil wusta ialah solat asar. Cuma di sana saya nak beritahu pandangan dari sudut ahli tasawuf. Kitab ni memang kitab tasawuf juga. Cuma antaranya yang saya pernah jumpa dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, Sultanul Aulia, ditafsirkan secara isyari. Tuan-tuan kena faham istilah tafsir isyari ni. Tafsir isyari ni ditafsirkan secara memandang isyarat daripada ayat tu. Tapi bukan maksud dia tolak tafsiran yang pertama tadi, tak. Yang salah ni, yang ditolak ni, bila ada mereka yang nak bergelumang mendakwa ini tafsir batin ni dia kata, tapi ditolak tafsir yang zahir, itu salah. Adapun para wali Allah macam Syekh Abdul Qadir dan sebagainya, mereka tak menolak tafsir yang zahir ni. Cuma mereka memandang rahsia di sebalik tu. Dan nama kitab tu kitab tasawuf. Jadi dia bahas di sudut tu lah. Sebab tu di sana ada tafsir, ada kategori tafsir dipanggil tafsir isyari. Tafsir para ahli sufi, para wali-wali Allah yang memandang rahsia di sebalik ayat tu. Salatil wusta, solat asar, itu jelas. Itu makna yang jelas. Hatta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun tak tolak itu. Cuma dia pandang dari sudut isyarat ayat ni. Dia kata salatil wusta ni sebenarnya kalau dari segi ahli tasawuf dia faham apa? Solat yang pertengahan. Allah dah cerita suruh jaga sembahyang. Semua sembahyang. Itu kita faham. Allah sebut pula suruh jaga solat yang pertengahan. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, pertengahan tu merujuk kepada hati kita, dia kata. Jadi orang yang betul-betul jaga hubungan dengan Tuhan ni, dia keluar dari solat pun hatinya sentiasa dijaga, seolah-olah dia tu sentiasa solat 24 jam. Nampak tuan-tuan? Itu dipanggil tafsir isyari daripada ayat. Makanya walaupun mereka ni dah tak bersolat, dia keluar berniaga, ikutlah buat benda apa kan, tapi hatinya tu sentiasa berhubung dengan Allah, sentiasa dijaga hubungan hatinya dengan Allah. Maka
Itulah makna yang diisyaratkan daripada solat yang pertengahan. Sebab hati kita tu duduk di pertengahan. Pertengahan di antara dua lambung kita. Walaupun dia cenderung ke sebelah kiri sikit, tapi dia pertengahan di antara dua lambung. Maksud jaga solat dan jaga solat pertengahan, jaga solat ketika kita solat, keluar dari solat pun pastikan hati kita yang ada di tengah dada kita itu sentiasa berhubung dengan Allah, walaupun badan tak bersolat, tetapi hati itu seolah-olah sentiasa bersolat. Itu antara yang saya pernah jumpa dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Cuma makna yang biasa yang para ulama faham secara biasa tadi solat asar tadi. Sembahyang yang fardu itu ialah 5. Zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Ini semua tahu. 5 sembahyang yang tersebut ini tidak harus ditinggalkan sama sekali pada bila-bila masa pun, selagi seseorang itu sempurna akal dan fikirannya, sekalipun dalam keadaan tua, lemah dan sakit tenat. Tua ke, lemah ke, sakit tenat pun kena sembahyang juga. Dalam hadis Nabi SAW ajar, salli qa'iman, solatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, tak mampu berdiri, solat duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin, tak mampu juga, solat dalam keadaan mengiring. Mengiring sebelah kanan dulu, tak boleh mengiring sebelah kiri. Fa illam tastati' fa mustalqiyan, tak mampu juga mengiring, solat berbaring. Berbaring, kaki itu menghadap ke kiblat, angkat kepalanya sikit, buah bantai ke, buat isyarat dengan kepala. Nabi sebut la yukallifullahu nafsan. Sesudah baginda bersabda hadis tadi, Nabi baca ayat Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati satu diri melainkan sekadar kemampuannya. Buat isyarat dengan kepala. Tak boleh dengan kepala, buat isyarat dengan mata. Dengan mata pun tak boleh. Mata pun tak boleh bergerak dah, tapi hati masih sedar. Isyaratkan dengan hati saja. Maknanya selagi akalnya masih berfungsi, dia tak koma dan sebagainya, selagi itulah kewajipan solat tidak gugur daripada seorang. Nak cerita tuan-tuan betapa pentingnya solat tu. Tua, lemah, sakit tenat pun, terlantar, dah nyawa-nyawa ikan pun, selagi masih sedar, mesti dilaksanakan solat. Adapun sembahyang yang pertengahan itu, sebagaimana yang ditunjuk oleh sebuah hadis yang sahih, ialah sembahyang asar. Ini pendapat majoriti ulama lah, seperti saya sebut tadi. Tuhan telah menyebut sembahyang ini kerana kelebihan dan keutamaannya. Dia duduk di tengah. Lepas tu waktu banyak orang lalai. Makanya bila sembahyang tu orang boleh buat, kelebihannya banyak tuan-tuan. Ingat Allah ketika mana waktu orang lalai, dia punya kelebihannya besar. Dan perkaranya pun telah terkenal dan termasyhur di dalam Islam, sehingga sampai sebab turunnya kelonggaran pada sembahyang khauf, yakni sembahyang ketika dalam bahaya. Ceritanya begini, tepi sikit lagi. Macam mana cerita yang kata solat khauf tu ada kaitan dengan solat asar? Apabila kaum muslimin sedang giat berjuang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu ghazwahnya, peperangannya, ghazwah perang. Dalam satu perang, ketika sedang nak berperang tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersembahyang dengan pejuang-pejuang muslimin itu sembahyang zuhur seperti caranya yang biasa. Sembahyang macam biasa. Manakala kaum musyrikin berada dekat dengan tempat itu sedang melihat perbuatan kaum muslimin, Nabi SAW dan para sahabat ketika itu solat zuhur. Orang-orang musyrikin, musuh Islam ni tengok je, mereka perhati. Oh, mereka solat. Lepas tu bila kata mereka tengok, apabila mereka selesai sembahyang, berkata setengah kaum musyrikin kepada setengahnya, hak musuh Islam tadi, mereka sembang sama mereka, kita harus menyerang mereka itu
ketika mereka sedang bersemayang. Kalau macam tu kita pergi serang mereka tengah semayang. Sebab nampak mereka kalau rukuk sekali, sujud sekali kan. Jadi kita pergi serang mereka masa tu. Nescaya kita akan menguasai mereka. Baik, apa kaitan dengan solat asar tadi? Baru nak masuk ni. Berkata yang lain pula, sesudah ini, mereka kata lepas solat zuhur ni, mereka akan sembahyang lagi. Jadi dia tahu. Lepas zuhur, orang musyrikin pun, orang kafir tahu ada solat asar. Dia tahu. Kan? Suatu sembahyang yang mereka lebih utamakan daripada datuk nenek mereka dan anak cucu mereka, yakni sembahyang asar. Ini yang maksud Imam Al-Haddad tadi. Kelebihan solat asar ni terkenal, termasyhur dalam Islam, sampai orang kafir pun tahu ketika tu. Sampai sebab turun solat khauf nanti pun ialah pada solat asar nanti. Nak cerita kelebihan solat asar, solatul wusta tu. Sampai orang kafir, orang musyrikin pun tahu. Orang Islam ni lagi sayang solat asar tu lebih daripada datuk nenek mereka, anak cucu mereka. Lebih lagi. Ada urusan mereka tinggal semua. Jadi kita hari ni pun kalau kita perhatikan di sini, seolah-olahnya kita ni nak jadi hebat kena jadi macam mereka kan? Nak kembali kepada zaman kegemilangan Islam tu. Dan selain subuh tu boleh kita ramaikan, yang asar pun sama jugalah. Sibuk macam mana pun dah mula nak menggoreng tu kan, di pasar malam tu, dengan asar berhenti dulu. Kalau boleh buat. Kalau boleh buat tu makna kata boleh kembali kepada zaman kegemilangan tu. Lebih daripada sayang daripada datuk nenek mereka, anak cucu mereka. Pada masa itulah turun Sayyidina Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk sembahyang khauf. Sembahyang khauf, sembahyang dalam keadaan takut. Yang mana kaifiatnya kita boleh lihat dalam kitab-kitab fiqh. Nak ceritanya, cara ringkasnya, khauf, solat khauf ni dia ada berbagai-bagai kaifiat. Cuma nak cerita, secara dasarnya dia tidak akan buat serentak. Solat tu serentak lah. Tapi kalau kata saf depan rukuk sebagai contoh, hak belakang ni standby berdiri. Jadi bila musuh nak serang, hak rukuk belah depan saja. Hak belakang tak rukuk. Sama juga nanti bila hak belakang ni apa nama dia rukuk, hak yang ni standby berdiri. Dia ada beberapa kaifiat. Tapi nak ceritanya, perbuatan tu solat serentak, tapi perbuatan tu tak dilakukan serentak. Saf depan dengan saf belakang tak serentak. Jadi orang kafir nak serang tadi, tadi mereka semua rukuk sekali, sujud sekali. Hak ni pasal apa? Ada yang standby pula dengan pegang senjata. Tak ada serang. Dan solat khauf. Ini solat khauf. Solat khauf ni Jibril alaihi salam turunkan ataupun ajarkan kaifiatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat asar. Ketika mana orang musyrikin dah merancang nak serang orang Islam ketika tu, tak jadi bila dia tengok. Dia tengok tak jadi. Cuba perhatikan betapa besarnya kelebihan sembahyang asar itu sehingga ia dikenal oleh kaum musyrikin juga. Baik, jadi kita berhenti setakat tu tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung dengan firman Allah dalam surah Ar-Rum pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan perkongsian kita pagi ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.